Apa yang kita nak sebut sebagai diablolism intelektual ialah kita nak ambil kalimah diablolism dalam bentuk perwatakan, dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk perilaku seseorang manusia yang akan menjuruskan kepada bermentalkan iblis. Sebab sejak dulu iblis dah apa? Dah train. Iblis dah latih staf-staf dan kroni dia untuk menjalankan apa yang pernah menjadi perjanjian dengan Allah. Antara dua benda besar yang iblis minta dengan Allah, nombor satu, umur panjang. Tangguhkan ajal aku sampai hari kiamat. Yang kedua, dia janji dengan Allah nak menyesatkan keturunan anak-anak Adam. Dan janji dia tidak pernah terbatal. Dia akan terus jalankan agenda menyesatkan anak-anak Adam. Jadi ada tiga benda yang terkait dengan intelektual bermental iblis atau diablolism intelektual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kali yang kedua selepas tengah hari Jumaat tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ia akan lebih menambahkan rasa kasih sayang di antara kita dan seterusnya mengeratkan tali silaturrahim yang sedia ada, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, mengambil kesempatan tazkirah 45 minit pada malam ini, saya mengajak tuan-tuan untuk sama-sama membaca dan mentadabburkan salah satu surah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, iaitu merujuk kepada surah Taha. Yang mana tuan-tuan, surah Taha ini adalah termasuk daripada surah Makkiyah. Ayat-ayatnya banyak diturunkan di kota Mekah kecuali dua ayat, iaitu merujuk ayat 20 dan ayat 121. Dua ayat ini adalah ayat Madaniyah yang diturunkan selepas surah Maryam. Apapun, pada malam ini saya akan membacakan ayat-ayat yang bermula daripada ayat yang ke-9 sampailah ayat yang ke-16, mengingatkan masa yang kita ada amat-amatlah terhad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahal ataka hadisu Musa. Dan adakah telah sampai berita ataupun kisah Nabi Musa kepadamu, wahai Muhammad? Ini adalah satu persoalan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa adakah telah sampai kisah
telah sampai cerita ataupun berita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Sebenarnya peristiwa ini dimulakan, iaitu tentang kisah kembalinya Nabi Allah Musa daripada negeri Madian, iaitu suatu tempat yang mana Nabi Musa pernah melarikan diri daripada carian dan kejaran bala-bala tentera Fir'aun akibat satu kesilapan dan kesalahan yang tidak disengajakan yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa, iaitu tersilap, tertumbuk seorang lelaki daripada bangsa Mesir, iaitu bangsa Kipti, yang mana di dalam tafsir menyebutkan nama lelaki tersebut ialah Fatun. Sekali tinju, sekali tumbuk yang menyebabkan lelaki ini gugur meninggal dunia tanpa disengajakan. Jadi dalam tempoh pelarian tersebut, Nabi Musa berada di negeri Madian hampir 10 tahun. Dan di Madian inilah Nabi Musa alaihi salam telah berkahwin. Jadi dalam kaedah ataupun mengikut ayat ini, Nabi Musa ni daripada negeri Madian hampir 10 tahun menetap di sana, sampailah masanya Nabi Musa nak kembali semula ke negeri Mesir. Dalam perjalanan tersebut, sampailah Nabi Musa bersama dengan isterinya di satu lereng bukit, iaitu yang disebut sebagai Bukit Tursina. Keadaan yang diceritakan di dalam tafsir-tafsir yang muktabar bahawa cuaca pada waktu itu adalah cuaca pada musim sejuk, musim dingin. Cuaca dia pula kelam, cuaca dia pula gelap dan berkabut. Jadi Nabi Musa alaihi salam mengambil peluang singgah di kaki bukit tersebut. Dan kebiasaannya Nabi Musa alaihi salam ni dia ada batu pemantik. Batu pemantik ni sering dibawa oleh orang-orang dahulu untuk dilagakan bagi menghidupkan sumber ataupun punca api. Tuan-tuan boleh bayangkan keadaan yang dilalui oleh Nabi Musa ni, cuaca musim sejuk dan dingin, kelam kabut. Jadi tujuan dia keluarkan batu tadi nak menghidupkan unggun api. Untuk apa tuan-tuan? Memanaskan dan menghangatkan tubuh beliau dan ahli keluarga beliau. Jadi peristiwa bermula izra'a naran. Ketika mana Nabi Musa melihat satu punca api. Sebab usaha dia dengan batu pemantik tadi tidak membuahkan hasil, tak berjaya menghidupkan api, tiba-tiba pandangan dia tertumpu pada satu punca api. Faqala li ahlihi. Maka berkatalah Nabi Musa kepada ahli keluarga dia, imkusu, tinggallah kamu di sini, atau dengan kata lain, tetaplah kamu di sini. Maksudnya untuk pi pada punca api tersebut, Nabi Musa tak pi sekali dengan keluarga dia, tapi biar dia pi seorang, ahli keluarga tunggu tempat tersebut. Inni anastu nara. Sesungguhnya aku telah mendapati satu punca api, la'alli, mudah-mudahan, atikum minha biqabasin. Mudah-mudahan bila aku pergi ke tempat punca api tersebut, aku akan bawakan kepada kamu sebahagian daripada api itu datang ke sini. Kita boleh buat apa? Kita boleh buat hangatkan tubuh dan panaskan tubuh. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 29 sebut, au jazwatin minan nar. Jazwah minan nar ni macam suluhan api ataupun obor api. Satu benda, kalau kita sebut jazwah ni, dia boleh memberi cahaya dari sudut menerangkan. Kita boleh fahamkan, suasana gelap, suasana kelam, suasana berkabut, kita perlukan cahaya api untuk tengok keadaan lingkungan dan kawasan sekeliling. Yang kedua,
la'allakum tastalun. Mudah-mudahan dengan api tersebut dapat menghangatkan dan memanaskan badan. Satu. Yang kedua, au ajidu 'alan nari huda, ataupun aku akan mendapatkan petunjuk daripada punca api tersebut. Apa makna kalam ini? Apa makna firman ini? Sememangnya tuan-tuan dan puan-puan, pada waktu itu Nabi Musa sememangnya telah tersesat jalan. Nabi Musa singgah di lereng bukit tu sebab dia sesat jalan. Bukti dia di sinilah, aku akan mendapatkan petunjuk daripada punca api itu. Dengan kata lain, bila ada punca api, mesti ada orang di situ. Jadi sekurang-kurangnya dapat beri cerah, dapat memanaskan api. Kalau aku pi, ada orang kat sana, tanya dia jalan nak balik Mesir, pi ikut mana. Jadi Nabi Musa memang dalam keadaan tersesat jalan. Falamma ataha nudiya ya Musa. Dan ketika mana Nabi Allah Musa sampai ke tempat punca api tersebut, dikatakan punca api tersebut Nabi Musa melihatnya dari sebelah kanannya, iaitu gunung ataupun bukit Tursina. Dan punca api itu akhirnya berakhir di satu lembah, yang mana Nabi Musa turun dan sampai ke lembah tersebut. Nudiya Musa. Ada satu seruan yang kedengaran pada telinga Nabi Musa, wahai Musa. Ini adalah suara seruan ataupun panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inni ana rabbuka fakhla' na'laik. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, wahai Musa. Aku ini adalah Tuhanmu, wahai Musa, fakhla' na'laik. Maka tanggalkanlah selipar kamu, tanggalkanlah sepatu kamu. Jadi diminta kepada Nabi Musa, bila sampai ke lembah suci tersebut, Allah minta Nabi Musa tanggal selipar dia, pecat dia punya sepatu. Dan ada riwayat daripada Ibnu Katsir menyebutkan tentang na'laik. Ada banyak pandangan, terutama pandangan sahabat besar seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib, pandangan daripada Abu Dzar Al-Ghifari, pandangan daripada Abu Ayyub Al-Ansari, dan tidak sedikit di kalangan sahabat-sahabat yang besar yang mengatakan hubungan kaitan dengan selipar Nabi Allah Musa. Apa yang disebutkan oleh sahabat-sahabat, selipar Nabi Musa dibuat daripada kulit himar, iaitu kulit keldai yang tidak disembelih. Itulah yang akan anda temui dan jumpai bila membaca tafsir Ibnu Katsir. Apapun pemahaman lain, Allah minta Nabi Musa menanggalkan selipar atau sepatu dia kerana memuliakan tempat yang sedang dipijak oleh Nabi Musa sekarang, merujuk kepada lembah suci Tua. Tabi'in terkemuka Sa'id bin Jubair sebagai contoh telah menganggap bahawa peristiwa ini samalah bagi sesiapa pun yang memasuki rumah Allah ataupun tempat-tempat yang suci, layak dan sesuai baginya untuk menanggalkan selipar ataupun menanggalkan sepatu masing-masing. Itu sebagai contoh. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya sekarang, wahai Musa, engkau berada di satu lembah yang suci yang bernama Tua. Nabi Musa duduk di lembah suci yang bernama Tua. Baik. Ayat seterusnya, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan sesungguhnya aku telah memilihmu, wahai Musa. Apa yang dimaksudkan dengan kalam Allah di sini? Yang dipilih oleh Allah ialah merujuk dengan Allah mengangkat Nabi Musa sebagai seorang Rasul. Sekembalinya daripada negeri Madian, nak pi menuju ke negeri Mesir, inilah waktunya Allah telah mengangkat dan memilih Nabi Musa sebagai seorang Rasul. Sebagaimana yang hampir sama disinggung oleh surah Al-A'raf ayat 144.
inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih dan melebihkan kamu di atas sekalian manusia. Aku telah memilih kamu dan melebihkan kamu di atas sekalian manusia. Bila kita membaca ayat ini, jangan sesekali kita terkeliru dengan menganggap bahawa kalau dah Allah pilih Musa, kalau dah Allah lebihkan Musa atas sekalian manusia, adakah Nabi Musa, darjat dia, pangkat dia, level dia melebihi Nabi Muhammad? Tidak. Sebab kalau anda membaca tafsir, anda akan jumpa klosa di belakang tu. Aku memilih dan melebihkan kamu, wahai Musa, di atas sekalian manusia yang hidup pada zaman kamu. Untuk zaman tu, memang Nabi Musa dilebihkan atas sekalian manusia. Dengan apa? Birisalati, amanah tanggungan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa dengan diturunkan kitab Taurat ke atasnya, wa bikalami, iaitu dengan anugerah dapat berbicara, bersembang secara terus dan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi Musa di kalangan Nabi dan Rasul dikenali dengan gelaran Musa Kalimullah, yang dapat berbicara dengan Allah. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihi salam, gelaran dia Adam Safiyallah, manusia yang telah disucikan oleh Allah. Nuh Najiyallah, yang diberi pertolongan oleh Allah. Ibrahim Khalilullah, kawan, sahabat bagi Allah. Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Itu antara gelaran-gelaran yang diberikan kepada beberapa orang Rasul. Fastami', maka dengarkanlah olehmu, lima yuha, apa-apa yang akan kami wahyukan kepada kamu. Jadi sampai masa dah kamu dipilih sebagai seorang Rasul, sekarang dengar baik-baik wahai Musa. Apa yang kami nak sampaikan kepada kamu dengan apa yang menjadi wahyu untuk kamu. Innani, ini arahan. Anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali aku. Fa'budni, maka hendaklah kamu mengabdikan diri kepada aku, menyembah aku, wa aqimis salata li zikri. Baru siang tadi kita membincangkan konteks salat. Dan ini zaman Nabi Musa pun Allah memerintahkan kepada Musa untuk apa? Wa aqimis salat, menunaikan dan mendirikan salat, li zikri, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam mana-mana ajaran sekalipun, inilah yang pertama-tama kalinya ditekankan oleh Allah kepada setiap utusannya yang terdiri daripada para Nabi dan Rasul, ialah penekanan kepada soal akidah. Penekanan kepada soal tauhid, soal kepercayaan. Apa yang disebutkan oleh Allah ini ada kaitan dengan akidah. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada aku. Nombor satu, Allah minta kita jangan mensyirikkan dia. Jangan menduakan dia. Apatah lagi Allah tak suka kita mensyirikkan dia, begitu jugalah dengan isteri-isteri kita. Dia pun tak suka kita mensyirikkan dia dengan menambah bilangan isteri-isteri yang lain. Contohlah, nampak mudi semua tu, kita nak suruh senyum sikit kan. Okey. Fa'budni, maka sembahlah aku. Yakni mengesakan aku, janganlah ada unsur-unsur ta'abud atau penyembahan dengan sesuatu yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan dirikan salat li zikri. Dalam ayat ini ada dua pemaknaan. Satu, ada yang menterjemahkan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Satu lagi ada ulama menterjemahkan dirikanlah salat bila kamu ingat kepada aku. Satu, dirikanlah salat
untuk ingat dia. Yang kedua, dirikanlah solat bila kamu teringat dekat dia. Bagi orang yang malas semayang, dia nak ambil hak mana? Hak nombor 1 ke hak nombor 2? Hak nombor 2. Dirikanlah semayang bila kamu ingat. Pasal apa tak semayang hari ni? Oh, aku tak ingat lah hari ni. Sebab tu aku tak semayang. Kalau aku ingat nanti aku semayang. Jenuh lah lagu tu tak? Nak tunggu ingat tak tahu bila nak ingat. Okey. Inna sa'ata atiyah. Yang kedua tu termasuk dalam ayat yang sama. Lepas akidah, solat ni termasuk dalam syariat. Termasuk dalam apa yang dikatakan sebagai perintah wajib daripada Allah. Yang ketiga, inna sa'ata atiyah. Sesungguhnya hari kebangkitan, hari kiamat itu pasti akan datang. Ayat ni memang berbentuk confirm. Kalam daripada Allah, kiamat confirm datang. Kiamat pasti datang. Cuma permasalahan dan persoalan dia, akadu ukhfiha. Tetapi aku telah merahsiakan masa dan waktunya kepada sekalian makhlukku. Bahkan sahabat besar Abdullah ibnu Abbas bila mentafsirkan ayat akadu ukhfiha, aku seolah-olah seakan-akan merahsiakan juga terhadap diriku sendiri. Bukan kata Allah ni rahsiakan kepada seluruh makhluknya, bahkan hampir-hampir untuk diri aku pun aku rahsiakan bila berlakunya hari kiamat. Memang kena ingat tuan-tuan, ini termasuk rukun iman, kiamat itu confirm dan pasti, cuma kita tak tahu bila. Dan tugas kita bukan menunggu-nunggu. Bukan tugas kita. Bila kiamat ni? Lambat lagi ke nak kiamat? Itu bukan tugas kita. Tugas kita ialah apa yang Allah suruh buat, beriman dan melakukan amalan soleh. Sebab nak tunggu kiamat, kita tak tahu, kita tak pasti. Takut tunggu punya tunggu, kiamat tak main-main, kita mati dulu. Kita padam dulu. Baik. Litujza kullu nafsim bima tas'a. Tujuan apa? Untuk membalas kullu nafsin, tiap-tiap yang bernyawa, bima tas'a, sebagaimana apa yang dia usahakan sewaktu kehidupan dia di atas dunia. Tujuan Allah buat kiamat ini kerana Allah nak balas balik. Allah nak beri pengadilan yang seadil-adilnya. Kenapa tuan-tuan? Berkemungkinan tuan-tuan, kehidupan kita atas dunia ni, ada orang yang dah pergi, ada orang yang meninggal dunia tanpa dia dibela dengan seadil-adilnya. Untuk sesuatu kes ke, untuk sesuatu peristiwa ke, untuk sesuatu kejadian ke. Maksudnya kematian dia dalam keadaan mati yang dizalimi atas diri dia. Tapi dia tak dapat keadilan, dia tak dapat pembelaan. Jadi bila dia akan menuntut di akhirat kelak. Ramai di antara manusia-manusia mungkin terlepas apa yang dia lakukan terhadap dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan di atas dunia. Dengan kata lain, secara zahir kita memandang, oh dia tu teruknya, oh dia tu jahatnya, kenapa Allah tak balas? Jangan risau tuan-tuan, bukan kata dia, termasuk kita sekalipun, pasti akan dibalas oleh Allah dengan seadil-adilnya. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Ayat yang terakhir. Khitab ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Tapi khitab ini bukan berhenti di situ sahaja. Khitab ini terus sampai kepada umatnya di akhir zaman, termasuklah kita. Janganlah sesekali kamu dilalaikan dengan hal-hal tersebut. Allah sebut tadi berapa? 3 benda. Tauhid pada dia, menjaga syariat terutama ibadat solat, dan percayalah bahawa hari kiamat itu pasti akan datang. Tetapi peringatan yang datang seterusnya, jangan sesekali kamu dilalaikan dengan hal-hal tersebut. Man la yu'minu biha wattaba'a hawahu.
oleh mereka-mereka yang tidak percaya dan beriman dengan apa yang disebutkan tadi, wattaba'a hawahu, orang-orang yang mementingkan hawa nafsunya. Poin paling penting di sini tuan-tuan, bila Allah dah sebut ini pasti akan berlaku. Apa dia? Akan ada di kalangan manusia-manusia yang sama rupa seperti kamu, yang sama jenis seperti kamu, yang akan memalingkan manusia-manusia lain daripada mengingati perkara-perkara yang disebutkan tadi. Iaitu sifat orang yang akan memalingkan itu, dia tidak beriman pun dengan apa yang Allah sebut tu. Dan dia mengikuti hawa nafsunya semata-mata. Dengan bahasa yang mudah, akan ada manusia-manusia yang akan memalingkan kamu daripada akidah yang benar. Mungkin dia akan menggelincirkan kamu kepada bentuk kesyirikan. Mungkin dia akan menggelincirkan kamu kepada penduaan kepada Allah. Atau mungkin dia akan melincirkan kamu dengan lebih jauh, menafikan terus kewujudan dan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tak manusia-manusia macam ni? Percayalah Tuan, mereka wujud di sekeliling kita. Orang-orang yang menafikan kewujudan Allah, yang dipanggil golongan-golongan etis, dan manusia-manusia yang menduakan Allah, iaitu manusia-manusia yang mensyirikkan Allah, akan memalingkan kamu daripada akidah yang sebenar. Yang kedua, secara umumnya akan ada juga manusia-manusia yang akan memalingkan kamu daripada menyembah Allah dan menjalankan syariat yang disebutkan oleh Allah tadi. Allah suruh semayang, akan ada manusia-manusia yang akan melengahkan kamu daripada menunaikan salat. Ada yang akan sebut secara direct, ada yang akan sebut secara indirect. Secara direct maksudnya mereka akan bagi tahu kepada kita keperluan untuk solat itu tidak perlu. Tak diwajib pun kepada kita untuk semayang. Semayang ni memenatkan kita. Semayang ni menyusahkan kita. Allah tak mewajibkan ke atas kita semayang. Dia direct sebut macam tu, ada orang macam ni. Yang indirect, dia tak suruh kita tak semayang, tak payah semayang. Tapi dia buat program-program, acara-acara ataupun benda-benda tertentu yang melengahkan kita daripada menunaikan solat. Tak kiralah bentuk apa program tersebut yang menyebabkan kita jadi ghalid, kita jadi cuai, kita jadi leka, akhirnya nombor satu mula-mula jadi semayang lambat. Mula-mula jadi semayang lewat, bahkan lebih jauh kita takut penyakit ni akan berlarutan, tinggal semayang terus. Dan terbukti hari ini, ada tak orang tinggal semayang? Jawab kuat sikit. Ada tak? Ada. Dan yang ketiga, ada orang yang akan memalingkan anda daripada kepercayaan datangnya kiamat. Dia sendiri tu tak percaya dah kiamat, dia sendiri menafikan kiamat, dia nak conquer kita pula agar memiliki pemahaman yang sama, tak payah percayalah kiamat tu. Kiamat tu bohong saja. Dunia ini akan berterusan, akan legal sampai berbilion-bilion tahun lagi. Dia tahu bila legal. Kiamat tak ada. Bahkan sebelum kiamat tu ada sesetengah, bahkan orang Islam meyakini hak lepas kita masuk kubur tu mereka menafikan adanya nikmat dan azab kubur. Hak kiamat tu besar lagi. Hak dalam kubur tu tak ada azab kubur. Tak ada nikmat kubur. Bila kita korek balik kubur, mayat duduk lagu tu lah. Tak ada pun malaikat mungkar, tak ada pun malaikat nangkir. Anak jumpa nanti matilah. Jadi bila melihat kepada realistik dan logika pemikiran, memang tak akan rasa apa. Oh tak ada, mayat relax je, mati lagu tu. Kalau tuan-tuan beranggapan demikian, mati ni tak ada balasan, tak ada nikmat kubur, tak ada azab kubur, tak dibangkitkan balik untuk menerima keadilan Allah. Dengan bahasa yang mudah, kita mati jadi tulang, kita mati jadi bangkai lagu tu je. Tak ada pembalasan. Soalan yang simple paling mudah, bila kita hidup atas dunia dengan mati keadaan demikian, baik jadi baik ke, baik jadi jahat? Tak, kalau mati tak kena apa-apa lepas tu. Baik jadi baik ke, baik jadi jahat?
Kita jadi baik pun lagu tu lah, tak ada kena apa-apa. Tak dibalas apa. Jadi jahat pun, oh aku rompak bank. Lepas ni tak jadi apa-apa pun, mati saja lagu tu. Aku perogol orang pun, mati lagu tu je. Aku rompak bank pun, mati lagu tu je. Tak ada balasan. Apa signifikan untuk hal tersebut? Dan apa nilai serta value baik dan buruk untuk kita bincangkan di sini? Sekiranya tiada pembelaan atas kehidupan kita atas dunia ni. Jadi ni bukan orang yang nak tunggu-tunggu. Hak orang tunggu apa dia? Diablolism intelektual tu tak? Kenapa kita bawa kisah ni? Sebab sebenarnya kisah seterusnya tu, apa dia? Kisah seterusnya tu, bila Allah lantik Nabi Musa alaihi salam ni jadi Rasul, selepas ni Nabi Musa kena menghadap siapa? Kena menghadap siapa? Kena menghadap bapa angkat dia. Yang mana bapa angkat dia ni lah yang jaga dia, pelihara dia, bagi makan minum dia, bagi pendidikan dia, bagi keselesaan, bagi kehidupan dia di Mesir dulu, Fir'aun. Kerana Fir'aun telah melampaui batas. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Antara taghut ataupun tagha yang paling tinggi yang dilakukan oleh Fir'aun ialah bila dia mendakwa dan klaim dia tu Tuhan. Tak ada orang nak berani klaim dia Tuhan tak. Paling koman pun wali. Paling koman pun Imam Mahdi. Tu hak rendah-rendah tak. Ni tahap Tuhan ni, jarang-jarang orang ni. Setakat ni dalam data dan rekod yang saya simpan, dalam sejarah ada 15 orang. Saya tak tahulah jumlah tu makin bertambah atau makin kurang. Maksudnya makin kurang sebelum ni mengaku bertaubat ke, wallahu alam, tapi setakat ni 15. Yang terakhir dalam simpanan tu seorang perempuan di Indon. Saya tak tahu di mana signifikan yang dia letak untuk dia dakwa Tuhan ni. Tuan-tuan boleh bayang tak? Nilai akal yang Allah bagi sampai tahap dia boleh berasa dia lebih daripada segala-galanya yang melayakkan dia untuk pegang title Tuhan tadi. Kenapa demikian? Kerana kalau kita berfikir waras sekalipun, Tuhan yang dia dakwa dia Tuhan tu, kalau dia sakit kepala pun Panadol juga dia cari. Kalau dia beli kereta pun, dia tetap kena bayar insurans dan road tax. Tuhan kok mana tak? Kalau orang insurans tu kata, oh tahun ni 3,500. Dia kena bayar juga 3,500. Tak ada kata, aku Tuhan, tak payah bayar boleh tak? Tak ada Tuhan, bayar 300,500. Kalau dia guna tol nak balik kampung ni, dia boleh lepas tak? Dia boleh lepas tak? Tak boleh lepas. Dia kena bayar juga RM10 ke RM8 ke. Kalau dia aksiden, dia jugalah yang tolong. Kalau dia nak kena bedah, dia jugalah yang kena sign untuk doktor bedah dia. Kita kata, apa dia? Peluanglah untuk doktor tu kerana berjaya bedah seorang Tuhan. Menyelamatkan nyawa seorang Tuhan. Maksudnya tak sampai di akal. Benda ni amat-amat melucukan. Bagi sesiapa yang sama jenis makhluk dengan kita atas nama manusia nak mengaku Tuhan. Dalam sejarah, siapa yang pernah mengaku Tuhan? Namrud, Fir'aun, Raja Daqyanus, hak zaman Ashabul Kahfi. Ini akan ada seorang lagi. Hak di akhir zaman bila dia keluar, dia akan mula-mula mengaku jadi Nabi, lepas tu mengaku jadi Tuhan. Siapa? Dajjal, tuan-tuan. Baik. Yang kita nak bawa ialah skeptik Fir'aun. Dan bila dikaitkan dengan diablolism intelektual, apakah yang dimaksudkan dengan diablolism tadi? Diablolism ni adalah konotasi daripada kata Diablo. Pernah main game Diablo tak? Tak tahu ada game nama Diablo. Apa maksud Diablo? Diablo dalam bahasa Yunani kuno bermaksud iblis, setan. Maksudnya intelektual yang bermental iblis. Apa yang kita nak bincang, nak kaitkan dengan kisah Nabi Musa dan kisah Fir'aun. Secara umum, iblis yang betul ni,
adalah satu figure, satu personality ataupun susuk tubuh yang digambarkan di awal surah Baqarah dan ada sebahagian ayat digambarkan dalam surah Al-A'raf. Adalah seorang yang dijadikan Allah daripada tanah ke api. Dia dijadikan daripada punca api dan dia daripada kalangan bangsa jin. Ini disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran. Dia hidup lama di syurga di kalangan para malaikat-malaikat Allah. Tetapi terjadi peristiwa bila mana Allah mencipta dan menjadikan khalifah yang akan dihantar Allah di kemudian hari ke bumi merujuk kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi ringkas cerita, Allah memerintahkan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Allah Adam. Sujud laisa litta'abbud walakin sujud littakrim. Sujud di sini bukan sujud ibadah sama seperti kita sujud terhadap Allah, tetapi sujud kerana memuliakan Nabi Adam dengan anugerah dan kurniaan allama adamal asma'a kullaha yang disebut sebahagian ulama dengan dikurniakan ilmu segala nama tadi. Atas kemuliaan dan kelebihan ilmu tersebut, iblis diminta oleh Allah supaya sujud kepada Adam. Tetapi apa reaction yang ditunjukkan oleh iblis? Apa reaction yang ditunjukkan oleh iblis? Iblis menunjukkan 3 benda yang disifati oleh Allah dalam nas Al-Quran. Yang pertama, aba. Apa dia aba? Membangkang dan membantah. Dia bangkang, dia bantah. Apa yang dia bangkang, apa yang dia bantah? Perintah Allah supaya dia sujud kepada Adam. Yang kedua, wastakbara. Dia membesarkan diri. Dia menyombongkan diri. Dengan sikap keangkuhan dia, merasakan dirinya lebih baik daripada Adam. Satu, bangkang perintah Allah. Kemudian dia angkat tema keangkuhan, kesombongan dengan menyatakan bahawa penciptaannya lebih baik. Kerana dia dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Kerana dia lebih lama dijadikan oleh Allah, dia lebih berilmu daripada Adam, sedangkan Adam baru dikurniakan beberapa ilmu. Dia lebih lama beribu-ribu tahun beribadat kepada Allah, sedangkan Adam belum melakukan satu ibadat pun. Itulah yang dia angkat di hadapan Allah untuk melebihkan dirinya. Dan yang ketiga, fafasaqa an amri rabbih. Apa maksud dia? Dia menderhakai kepada perintah Tuhannya. Lalu akibat daripada 3 benda ini, Allah telah mengutuk iblis, Allah telah melaknat dan menghalaunya daripada rahmat syurga. Tapi tuan-tuan, pengajaran yang paling penting, walaupun iblis dikenakan tindakan demikian oleh Allah, iblis bukanlah seorang etis. Iblis bukan seorang etis. Kerana iblis mengakui ketuhanan. Iblis mengakui kewujudan dan keberadaan Tuhan, tidak pada pegangan dan kepercayaan etis. Dan iblis juga bukan seorang agnostik. Pernah dengar perkataan agnostik? Apa dia agnostik? Baik. Dia ada 3 benda. Pertama, etisma. Yang kata etis tu memang tolak, memang nafi. Tuhan tak ada, Tuhan tak wujud. Yang kedua, buang huruf A kat depan. Tesma. Tesma bermaksud macam yang kita pegang semua. Allah ada dan Allah itu wujud. Dan yang ketiga ialah agnostik. Agnostik ni dia duduk celah-celah antara etis dengan tis. Dia ada syak, dia ada prasangka, dia ada was-was. Orang agnostik ni sekiranya kita berdebat, kita berbincang dan berbicara dengan dia dan kita mampu memberikan hujah-hujah, dalil-dalil yang mantap, yang kemas, yang dia boleh terima, dia boleh pi pada tesma macam kita. Tetapi sekiranya dalil-dalil dan hujah kita di sisi dia, oh tak berapa kemas ni, aku tak yakin lagi. Tak berapa kemas ni, aku tak percaya lagi. Tak berapa kemas ni, keliru lagi, dia masih kekal kepada etis tadi. Tapi dia bukan benar-benar etis. Dia dalam pencarian juga, tapi dia nak cari hak boleh memuaskan hati dia. Bila kena dalil ni, oh tak boleh buat apa dah. Terus dia terima sama seperti kita. Adakah iblis demikian? Tidak.
Kerana iblis hidup dalam lingkungan malaikat, dia tak perlu berprasangka, dia tak perlu was-was, dia tak perlu fikir dah. Dan dia antara anugerah yang Allah beri, boleh berdialog, berbicara secara terus melalui lafaz kalam Allah ini. Dan di sini pengertian yang paling penting. Setakat kita tahu, kita faham dan kita kenal, tidak menjanjikan apa-apa. Setakat kita percaya dan kita mengakui juga tidak menjanjikan apa-apa. Sama seperti kes iblis ini. Kita lihat apa yang berlaku kepada ahli-ahli kitab daripada kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka memiliki pengetahuan. Mereka memiliki pengenalan dan pemahaman. Antara yang terbaik mereka mengenali Nabi Muhammad dengan sebenar-benar pengenalan dan kefahaman. Bahkan Al-Quran menyebutkan dengan frasa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenali Nabi Muhammad, lebih mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi setakat tahu, kenal dan faham, berjaya tak nak mengubah stigma, dogmatik kepercayaan mereka, tidak. Bahkan sampai hari ini pun mereka tetap menolak kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka tahu Nabi itu siapa. Mereka faham Nabi itu siapa. Mereka kenal tu Nabi itu siapa, tetapi soal keimanan adalah satu soal yang lain. Mereka tetap menolak kebenaran. Dan ini sama yang berlaku kepada iblis. Walaupun dia tahu yang suruh dia sujud tu Nabi Adam sendiri ke Allah. Dia tahu tak benda ni? Dia tahu. Yang suruh dia tu Allah. Patut tak ada bangkangan dah. Allah suruh aku perak terus. Dan dia tak perlu mengangkat tema, aku daripada api ke dia daripada tanah. Ada nilai tak di sini? Ada nilai tak di sini? Lebih tak kamu kalau kamu dibuat api ke cahaya ke tanah? Tak ada. Yang penting Allah suruh sujud. Tak payahlah angkat benda tu. Tak payah angkat benda tu. Okey. Sekarang ni, benda yang wajib kita buat ialah di samping tahu, kenal dan faham, percaya dan mengakui, kita kena ada satu benda lain yang penting. Iaitu kepatuhan dan ketundukan. Kita kena meletakkan diri kita serendah-rendahnya untuk tunduk dengan segala apa yang menjadi perintah dan ketentuan Allah dengan melaksanakan setiap kehendak-kehendak tersebut. Kalau tuan-tuan tengok satu perkataan Profesor Muhammad Naqib, Syed Naqib Al-Atas, dia sebut dalam bahasa Inggeris. Knowledge and recognition should be followed by acknowledgement and submission. Sebab saya ni jenis tak reti bahasa Inggeris, siapa boleh terjemah? Knowledge and recognition dulu. Okey, siapa boleh terjemah? Dan ilmu dan pengenalan should be followed. Mesti diikuti by an acknowledgement and submission. Dengan penyerahan diri kepada Allah. Nasib baik kita ada penterjemahan. Hak sebelah ni nak angkat tangan dah bahasa isyarat tu. Tapi kamera tak tiung kat dia. Okey. Baik, tu satu makna yang penting. Itu yang perlu letak. Tapi yang kedua tak ada pada iblis. Tunduk dan patuh dan penyerahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang kita nak sebut sebagai diablolism intelektual ialah kita nak ambil kalimah diablolism dalam bentuk perwatakan, dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk perilaku seseorang manusia yang akan menjuruskan kepada bermentalkan iblis. Sebab sejak dulu iblis dah apa? Dah train. Iblis dah latih staf-staf dan kroni dia untuk menjalankan apa yang pernah menjadi perjanjian dengan Allah. Antara dua benda besar yang yang iblis minta dengan Allah, nombor satu, umur panjang. Tangguhkan ajal aku sampai hari kiamat. Yang kedua, dia janji dengan Allah nak menyesatkan keturunan anak-anak Adam. Dan janji dia tidak pernah terbatal. Dia akan terus jalankan agenda menyesatkan anak-anak Adam. Jadi ada tiga benda yang terkait dengan intelektual bermental iblis atau
diabolism intelektual. Nombor satu, cara senang kita nak detect ataupun identify orang-orang yang ada perangai macam ni ialah sama seperti iblis tadi, orang-orang yang suka membangkang dan membantah. Tak, bukan umum kita cerita ni. Kadang-kadang ada benda dalam hidup ni kita perlu bangkang. Ada benda dalam hidup ni kita perlu bantah. Harga naik, perlu bangkang juga. Harga minyak petrol naik, perlu bantah juga. Tak, dari sini membangkang kebenaran yang mutlak datang daripada Allah. Orang lain boleh menerima dengan mudah dan senang bila kebenaran tu datang daripada Allah, tetapi sifat orang ni dia berlawanan. Dia suka bangkang, dia suka lawan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Kalau kita lihat orang-orang yang suka membangkang ni, mereka bukan nakkan kebenaran. Tetapi mereka nakkan pembenaran. Orang yang suka membangkang, mereka tak suka kebenaran. Bukan nak kebenaran, tapi nakkan pembenaran. Faham tak? Kebenaran yang sebenar, mereka tak mau. Mereka memang tolak kebenaran. Tapi mereka nak pembenaran. Bila dia bercakap, nak suruh orang kata, oh betul itu, betul itu. Oh, dia nak orang kata lagu tu. Padahal salah. Hak dia cakap tu salah, tapi bila dia bercakap hak salah tu, dia nak suruh kata, oh bagus itu, hebat tu, benar tu, benar. Tu hak dia nak. Dia tak kira hak sebenar dia tu salah, hak sebenar dia tu kelaut. Satu istilah kan, faham lah. Kelaut ni yang sebenarnya dia sedang menolak kebenaran. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun ni bila Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun bertemu dengan dia, apa kata Fir'aun? Sebagai contoh, mana ada surah tadi? Surah Taha tadi kan. Oh. 955. Oh, tak ada habis nombor 1 pun. Dia ada 3 lagi. Secara ringkaslah senang ah. Nombor 1, orang hak jenis bangkang dengan orang hak jenis tolak kebenaran. Okey. Yang kedua, yang ada stigma bermental iblis ialah istakbara tadi. Orang tu sombong, orang tu angkuh, orang tu congkak, orang tu bahasa moden arrogant. Bahasa moden dia arrogant. Apa yang kita nak buat di sini ialah contoh, mereka ni menolak Quran, mereka menolak hadis. Dan selalu bila mereka berhadapan dengan golongan yang jadi lawan bagi mereka, yang berpegang kepada Quran dan hadis, mereka akan tuduh apa? Dogmatik. Mereka akan tuduh literalis. Mereka akan tuduh logosentris. Mereka akan tuduh fundamental. Mereka akan tuduh konservatif. Tetapi mereka akan mengangkat golongan-golongan yang berfikiran liberal. Oh, golongan-golongan berfikiran liberal adalah golongan-golongan yang berfikir secara relativitis. Golongan yang berfikir secara skeptik. Golongan yang berfikir secara reformis. Tetapi kadang-kadang apa yang disebutkan itu sudah ada bau-bau zindik, sudah ada bau-bau heretik dan sudah ada bau-bau kepada pementalan diabolism tadi. Dengan bahasa yang mudah, mereka akan mengangkat isu-isu yang bersifat pemikiran-pemikiran yang terlalu asing dalam dogmatik Islam itu sendiri, dengan kata lain satu acuan yang amat berbeza dengan kita pelajari daripada Quran, satu acuan yang kita pelajari daripada sunnah Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang disebutkan ialah talbis wa kitmanul haq. Talbis ni mengelirukan, mengelabui, wa kitmanul haq dan menyembunyikan kebenaran. Ni sifat dia. Mudah macam inilah saya ambil cerita ringkas sebelum kita berakhir. Hak nombor 1 bangkang tu, bila Nabi Musa dan Nabi Harun jumpa Fir'aun, bukankah ayat 49 tu, Fir'aun tanya Nabi Musa, siapakah Tuhan kamu berdua? Siapa Tuhan kamu berdua? Lalu dijawab oleh Nabi Musa, Tuhan kami ialah Tuhan yang menjadikan setiap sesuatu sesuai dengan bentuk kejadiannya, fahada, kemudian diberikan petunjuk. Jadi Tuhan kami ini Tuhan yang menjadikan setiap makhluk sesuai dengan bentuk kejadian yang dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah, fahada, diberi petunjuk, bermaksud Tuhan telah menetapkan kehidupan dia macam mana, kematian dia akan berakhir bila, rezeki dia, apa yang dia akan lalui sepanjang hidup, komplit.
Jadi bila dia rasa dia tak mampu nak buat semua benda tu, dia tanya lagi, bagaimana pula dengan umat-umat sebelum ini? Apa kena mengena? Apa dia punya link antara jawapan Nabi Musa dengan soalan dia? Maksud dia di sini, yang dia tanya umat-umat terdahulu, yang kita kenal umat-umat terdahulu pun banyak yang lawan Allah, banyak yang tidak sembah Allah, lagu mana pula? Lagu mana pula? Sebenarnya Nabi Musa sebut semuanya dalam ilmu dan pengetahuan Tuhanku di dalam satu kitab. Kitab apa? Kitab apa? Bukan Taurat. Hak atas lagi. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Semua duduk dalam lauh mahfuz dah. Sesungguhnya Tuhan aku sesekali tidak akan tersalah dan tidak akan lupa. Sebab tak ada jawapan ni, dia tak boleh nak buat apa. Dia reti bangkang, dia reti tolak, tapi dia dah kalah. Poin nombor satu, kalau dia tu nak mengaku Tuhan, bila ahli nujum dan ahli firasat dia kata akan ada seorang bayi yang akan menggugah dan menghancurkan kerajaan kamu, bila orang tu mengaku Tuhan, dia risau ke dia relax? Patutnya. Tuanku, akan ada seorang bayi yang akan lahir menjatuhkan kerajaan tuanku. Relax lah, aku Tuhan. Patut lagu tu. Ni, cari-cari, bunuh-bunuh. Tuhan apa? Rasa takut. Maknanya dia memang bukan Tuhan pun. Bila Nabi Musa tunjuk ulat dia tu pun dia nak lari daripada singgahsana dia. Dia pun takut kat ulat tu. Yang kedua, yang kata istakbara tu, bila dia kalah, dia buat hujah apa? Sesungguhnya kamu tahu tak wahai Musa, sungai-sungai Nil ini mengalir di bawah tapak kaki aku. Bukan kata sungai Nil tu mengalir bawah tapak kaki dia. Maksudnya, kerajaan-kerajaan, kemewahan-kemewahan, semua hasil mahsul tu adalah di bawah pemerintahan dia. Orang cerita pasal ketuhanan, dia pi kalih. Dia pi kalih, dia nak, macam iblis tadi, orang suruh sembah. Tapi dia pi cerita, aku daripada api, aku daripada tanah. Apa kena-mengena? Aku buat amal banyak, dia tak buat amal banyak. Apa kena-mengena? Hatu dia kalih. Dia cerita pasal dia ada kerajaan, dia ada tentera banyak, dia ada ahli nujum, dia ada ahli ni. Bahkan sampainya, dia kalau kita kata, apa? Allah, satu istilah ni, kalau kita buat jasa tapi kita sebutkan balik jasa tu kat orang tu, apa dia? Kita, bukan balas budi, macam contoh Nabi Musa sejak kecil tu, dia yang jaga kan. Hang tak ingat ke, hang dulu kami yang jaga, bagi makan, bagi minum. Dia satu ayat nak menyindir tu, dia panggil apa istilah? Mengungkit. Dia ungkit balik. Hang tak ingat ke hang tu siapa? Besar dengan kami je, kami bagi makan, bagi minum. Padahal tak ada kena-mengena dengan isu dia nak nafikan dia Tuhan ke, dia mengiyakan dia Tuhan ke, dia pergi cerita hal tu. Tu konteks yang kedua. Konteks yang ketiga, yang kata dia ni menyembunyikan yang hak, bila penyihir dia kalah tadi, penyihir dia buat apa? Beriman kepada Allah kan. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhannya Harun. Tetapi bila dia kalah, dia buat cerita apa? Sesungguhnya Nabi Musa ini adalah guru kamu yang paling utama. Dia pergi cerita Nabi Musa pula jadi guru kepada tukang sihir. Maksudnya kamu dah berpakat nak menjahanamkan aku. Kamu sengaja buat kalah. Padahal tak ada kena-mengena kan. Tapi dia create cerita. Maksudnya cerita yang sebenar dia balut dengan kebatilan. Itulah yang Fir'aun buat. Sebenarnya saya nak cerita tu panjang untuk kait dengan hubungan contoh-contoh. Tapi tak apalah. Nanti lain kali kita datang lagi. Lah ni Diablo, pas ni Dunlop ke apa, tak kisahlah kan. Okey, apa yang benar datang daripada Allah. Apa yang kurang, apa yang lemah, apa yang serba tak kena tu, tak ada orang lain lah, datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.